Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so ini adalah video kedua um, bagaimana kita nak masukkan template di dalam um, apa output yang kita akan terima daripada Google Form yang kita dah create tadilah. Okey, so ini adalah Google Form yang kita dah create mula-mula tadi. Okey, so template saya akan sharekan. Okey, so ada template dekat sini yang tuan-tuan puan-puan boleh gunakan lah untuk jadikan dia sebagai template untuk attendance kelas masing-masing. Okey, baiklah. So, apa yang perlu kita buat selepas kita dah create form untuk attendance class, apabila pelajar masukkan data mereka, so kita akan terima responses, okay, dan kita boleh buka dalam bentuk spreadsheet lah. Okay, so sekarang kita nak convert ke dalam bentuk Google Sheet. Okay, so kita tekan dekat sini and then dia akan keluar create a new spreadsheet ataupun select spreadsheet. Kita hanya create saja as a new spreadsheet. Okey, so ini adalah respon output yang kita terima dalam bentuk Excel lah. Okey, baiklah. Okey, jadi untuk pastikan kita ada data dekat dalam ni, sebelum tu kita copy dulu template dalam kita punya responses ni lah dalam Google Sheet yang kita ada. Okey. So nanti tuan-tuan dan puan-puan buka anda semua buka template yang saya sertakan. Okey, so dekat sini saya ada create beberapa kelas lah. So terpulang kepada masing-masing berapa kelas yang kita nak buat, okey, untuk on the spreadsheet. Okey, so ini adalah template sahaja. Okey, so boleh gunakan. Pertama sekali kena copy dulu setiap spreadsheet yang ada dekat sini according to class lah. Okey, kita tekan dekat sini. Okey, anak panah di bawah. Okey, copy to existing spreadsheet. Okey, so pilih di mana folder yang tuan-puan savekan data tadi. Okey, so kat sinilah tadi kita savekan di sini. Select. Okey. Dan okey, kita dah ada dekat sini. See? Okey, so ini adalah data yang kita ada lah. So boleh rename S19A. S19A. Okey. Senarai nama ni kita copy juga, okey, daripada senarai nama yang sepatutnya, okey, yang kita ada tadi. Okey, kita copy. Okey, dan paste. Okey, dan paste. Okey. So kita dah ada senarai nama yang ni. Okey, saya ada sediakan 20 nama. Jadi nama yang ni kita akan buang lah, tapi bila anda buang nama ni, okay, so kita kat sini dia akan jadi error. Okay, so, tapi saya akan ajar lah macam mana nak troubleshoot error tu. Okay, so first of all kita delete dulu nama yang bukan pelajar kita. Okay, delete. Okay, so boleh nampak dekat sini dia error kan. Okay, so apa yang tuan-tuan kena isi dekat error ni adalah, okay, pergi dekat ruangan atas ni. Okay, kita delete yang tulisan berwarna biru. Okay, biarkan sampai sama dengan. Okay, kita tekan dollar. Kita tekan A capital. Kita tekan dollar. Dan kita pilih row pada nama terakhir pelajar. Okay, pelajar ke-16, row ke-19 kan. Okay, so kita akan letak 19 di sini. Okay, dan enter. Okay, so ini adalah jumlah pelajar yang tidak hadir sebab tak ada pelajar lagi yang isi kan. Okay, so tak ada pelajar lagi yang isi. Okay, so kita akan tarik je lah. Okay, kita tarik saja
formula tu untuk week-week yang lain. Okey, so semua akan berubah. Okey. Okey, baiklah. Okey, yang kedua, um, according to timetable yang kita terima setiap T1 dan T2 tadi tu, okay, so kita kena key in manually lah date dekat sini. So sebab ini adalah, ialah kita gunakan software yang free, jadi adalah limitation dia sikit kan. Okay, so kita kena isikan tarikh secara manual berdasarkan timetable yang kita dapat. Contohlah T1, T2, apa tarikh dia, okey, dan kita isikan. Okey, so yang ni saya tak akan ubah, so nanti masing-masing akan ubah sendirilah. Okey, okey, sekarang kita nak test how it works. Okey, macam mana dia nak synckan dengan kita punya Google Form tadi. Mari kita cuba. Okey, so kita pergi dekat preview. Ni konon-konon macam kita ni student lah kan. Okay. So kita nak student tu contohnya kita bagi link attendance untuk date 20 Julai, 21 Julai dan 22 Julai. Okay, kita fokus pada kelas S19A dulu sebab kelas right. Okay, so 20 hari bulan, 21 hari bulan, 22 hari bulan. Okay. 20 hari bulan kelas S19A. Next. So, siapa kita nak pilih? Okay, Najiha. Okay, submit. Okay, so kita dapat satu respon. Kita akan dapat satu respon dekat sini. Okay, kita cuba lagi. Okay, kita masukkan lagi tarikh 21 hari bulan S19A. Next. Okay, kita pilih Amanda. Submit. Okay. Dan cubaan terakhir kita isi juga untuk date 22 hari bulan. Okay, S19A. Next adalah kita pilih siapa ya? Okay, Akila. Submit. Okay, so now kita dah dapat 3 respon dekat sini. Okay, kita dah dapat 3 respon. Kita akan cuba tengok apa yang berlaku pada kita punya spreadsheet. Okay, so sekarang kita dah ada satu data yang mana kita dah dapat dia punya timestamp dia, kita dah dapat date dia, date kelas, okay, dan nama pelajar. Okay, ini adalah sebab ada 3 nama dekat sini, so dia adalah 3 kelas tadilah, S19A, S19B, S19C yang kita dah create. Okay, so sekarang kita nak tengok apa berlaku dengan spreadsheet yang kita dah copy daripada template tadi. Okay, nampak tak? Okay. Dia dah automatically masuk data pelajar yang telah dimasukkan. Okay, maksudnya dekat sini pada tarikh 20 hari bulan, okay, pelajar ni hadir. Okay, pada tarikh 21 hari bulan, Amanda hadir. Okay, pada tarikh 22 hari bulan, Amanda hadir. Okay, so kat sini kalau tengok, dia dah terus automatic. Okay, kira. Okay, jumlah hadir berapa, okay, jumlah tidak hadir berapa. Okay, sebab itulah formula-formula tadi tu. So, meaning to say that kalau pelajar dah isi, dia akan automatically box ni akan jadi warna putih dan ada figure dekat dalam. Sama ada satu ataupun dua. Lepas ni saya akan explain apa maksud satu dan apa maksud dua. Kalau dia masih merah dan figure dia tidak berubah, masih lagi sifar, so maksudnya pelajar tu belum lagi stampkan dia punya kehadiran untuk hari tersebut lah. Okay. If let's say pelajar, sebab kita dah setkan tarikh siap-siap kan, if let's say pelajar dia masukkan tarikh bukan waktu kelas, contoh dia isi tarikh waktu 22 hari dia isi tarikh 23 hari bulan untuk kelas S19A. Alright, next. Okay, kita ambil lah contoh Amirul Haziq. Submit. Okay, so what happened dalam kita punya Google Form, responses ada 4. Okay, so maksudnya tarikh yang dia masukkan 21, 22, 23, 20, 21, 22 dan 23. So 4 kali. Dan juga bila kita buka kita punya Google Sheet,
at the responses, kita masih lagi dapat 4. Okay. Tetapi di dalam template ni dia tidak akan direkodkan kerana kita dah siap-siap tarikh mengikut jadual ataupun timetable yang kita dah terima. Okey, hari apa, tarikh apa. So kita dah siap-siap. Jadi any data yang key in bukan yang kita ikut formula ni, so dia tak akan recorded. Alright. So kat sini kita boleh tahulah kalau lah kata contohlah kelas pada 20 hari bulan, okay, dia tidak hadir. Tapi dia nak isi keesokan harinya, macam dia nak main cheating lah kan. Okay, dia isi pada 21 hari bulan untuk kelas 21 hari bulan contohnya. Untuk kelas 20 hari bulan. Okay, so dia akan masuk. Tapi dekat responses ini kita boleh tahulah timestamp dia isi sehari lewat. Walaupun dia akan masuk dalam ni. Ataupun contoh kita nak buat extra class. Okay, kita buat 20 hari bulan, 21 bulan, 22 bulan. So kita nak buat extra class pada 23 hari bulan. Bila pelajar gunakan link e-attendance ni, data ni tak boleh nak merekod spreadsheet ni tak boleh nak merekod data yang dia key in untuk kelas pada 23 hari bulan. So kita kena amend dekat template yang kita ada ni lah. Itu dia punya limitation lah kan, sebab kita dah guna manual siap-siap kan. Yang ni kebiasaannya kita akan gunakan untuk kelas yang memang fix, kita dah tahu dah bila kelas kita, bila timetable kita. Okay. Okay, so saya nak terangkan dekat sini apa beza figure 1 dengan figure 2. Okay, kalau masih ingat lagi video saya yang sebelum ni, saya ada nyatakan ada perbezaan antara standard level dan higher level. Okay, as we are concerned, untuk standard level kita hanya ada 3 contact hour. Okay, 50 minit, 50 minit kan. Okay. So kalau untuk HL kita ada 5 contact hour. So kita ada 1 single period dan ada 2 double period. So 2 ni adalah indicate kepada double period. Okay, yang ni sebenarnya formula yang kita buat lah. Okay. So kat sini kalau tengok, okay, 1, 2, kosong kan. Okay. So jangan ubah apa-apa. If kelas ini adalah kelas SL, so kita hanya ubah sahaja. Okay, nombor di situ. Okay, tetapi kat sini kenapa jadi 0.5? Sebab kita nak tahu jumlah yang hadir. Kalau kata double period tadi, kita letak 2 lah kan. Kita letak 2, maksudnya kita tahu dia hadir kedua-dua kelas. Okay, so kalau single period kita letak 1, so kita tak payahlah bahagi 2 dekat sini. Okay, so dia akan jadi 1 balik. Okay, so kita boleh tahulah, okay, kalau kata kelas HL, kita nampak, okay, ini kelas single period, ini kelas double period, ini kelas double period. Lepas ni saya akan tunjukkan kelas yang untuk double period kan. Okay, macam mana kita punya hasil dia nanti bila dia kira. Alright. Okay, so kita nak cuba pula masukkan kelas yang kedua, kelas S19B. Okay, kita pergi balik dekat template kita. Okay. Okay, in order for you to copy spreadsheet daripada template, pastikan jangan melangkaui kelas yang lain. Maksudnya selepas spreadsheet yang pertama, kena ikut spreadsheet yang kedua, kena ikut spreadsheet yang ketiga. Tak boleh copy suka-suka hati nak guna spreadsheet pertama, lepas tu nak guna spreadsheet ketiga, spreadsheet keempat, sebab nanti data tu tak akan masuk. Okay, so sekarang ni kita nak copy untuk kelas kedua, spreadsheet kedua. Kita tekan di bawah ini. Okay, anak panah, copy to existing spreadsheet. Again, kita pilih semula dekat mana. Okay, kalau you dah buat folder dekat you punya Google Drive, tak apalah. Kalau tak ada, so you kena cari satu-satu. Okay, so kita klik dekat sini, saya save dekat dalam ni. Okay, saya ambil yang ini. Select. Okay, so dia ada dah dekat sini. Okay, ni saya punya Google Form punya responses tadi kan. Okay, so kita dah ada dekat sini. Pun kita rename lah kan.
biasalah kita rename ikut kelas kita. So jangan ubah apa-apa kecuali list name. Okay, so saya nak masukkan pula kelas S19B ni. Okay, ni proses macam biasalah, copy paste macam biasa. S19B, okay, so kita nak copy paste macam biasa, paste. Okay, pun sama juga kan, ada lebihan kan. Sebab sajalah saya sediakan lebih tu sebab kalau untuk new intake nanti kan kita expected akan ada 20 orang kan pelajar. Okay, so kita kalau tak ada dan kita delete sajalah. Okay, kita delete saja. Okay, tapi if let's say lebih daripada 20, okay, just tambah je macam biasa. Okay, contoh kita nak insert. Okay, so contoh pelajar kita ada 21 orang. Okay, so kita tambahlah nama dia. Okay, so yang ni dia punya formula, dia tak ada kosong, betul tak? Okay, so kita just tarik sahaja. Okay, kita drag je formula tu. Kita drag je formula tu. Okay, do it one by one. Okay, dia bab nak editing template ni dia memang ada leceh sikit lah, tapi still manageable lagi lah. Okay, contohlah, alright. So kalau tengok dekat bawah ni pun dia tak berubah. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena tambah dekat sini sebab ini adalah 23 tadi. Okay, 20 kan. Okay, so kita tambah dekat 24 sebab pelajar terakhir kita adalah pada row 24. Okay, so kita instead of 23, so kita buat 24. Okay, so yang ni pun kita drag lah. Yang ni tak ada masalah kan, kita boleh drag je. Okay, kita drag. Okay, so dah sampai sini. Okay, so kalau kelas, contohlah kalau kelas ni memang kelas S19B ni adalah kelas standard level kita kan. So kita make sure figure dekat atas ni semua satu lah. Okay, 110. Okay, kat sini pun sama juga. Okay, so kita kena make sure macam tu je lah. Okay, 110. Kalau tak nak buat double, tak nak buat HL punya double period ada dua tu pun tak apalah kan. So maksudnya kita letak je lah semuanya 110. Okay, contoh macam tadi kita dah ubah kan. Okay, tarikh 21 Februari kita dah ubah tadi. Okay, jadi kita drag je ke bawah. Okay, so it's up to you macam mana nak formatkan you all punya ni lah template ni. Okay, sebab benda ni manageable lah kot, insyaAllah semua orang boleh buat. Okay, tadi saya buat sampai week 4 Okay, so now kita nak tengok ni sebab tadi tak ada, sebab takut nanti bila kita key in dia akan effectkan kita punya ni. So kita tak nak lah benda ni kan. Okay, so kita tak nak, kita buang lah. Okay, so buang. Yang ni kita refer balik. Okay, $A. So dekat sini adalah row ke 16. Okay, so jumlah pelajar adalah 13 orang. Okay, sebab kita tak key in lagi tadi kan, so dia akan pergi dekat tidak hadir lah. Okay, so pelajar ni tidak hadir lagi semua. Okay, so now kita nak get back to Google Form kita. Okay, kita pergi test pula untuk student S19B. Tarikh dia apa tadi? Tarikh dia adalah first week 19 Julai, 21 Julai, 23 Julai. Okay, so kita testing. So 19 Julai kelas S19B. Next, key name Syazwani, submit. Okay, nama kedua kita pilih 21 tadi kan. Okay, 21 hari bulan.
S19B, next, Aina. Okey, jadi untuk nama ketiga 23 hari bulan kan tadi kan? Okey, 23 S19B, next. Okey, Nurin Najwa. Submit. Okey, so now kita nak tengok apa pula berlaku pada kelas S19B punya template. Okey, nampak tak? Okey, so kita dah masukkan dia dekat sini. Oh, ni tadi saya lupa nak ubah Okey, sebab tadi template asal tadi dekat sini 2 kan? Okey, yang apa dekat tengah-tengah ni adalah 2 kan? Okey, jadi kita tak perlu bagi 2 lah. Oh, sorry. Sekejap. Okey. So, dia jadi 1 sahaja. Okay, so macam itulah seterusnya. So meaning to say that kalau anda ada lebih daripada 1 ataupun 2 kelas, okay, kalau nak masukkan kelas ketiga, so just copy sahaja spreadsheet kelas ketiga ni, okay, masukkan ke dalam spreadsheet anda, okay, yang untuk Google Form tadi tu. Okay, so masukkan saja okay, yang ni C. Okay, again copy existing spreadsheet. Okay, pilih you punya Google Sheet. Okay, then select. Okay, dan dia dah ada dekat sini. So S19, sorry, S19 C. Okay, baiklah. So itu saja kaedahnya. Okay, mudahlah. Okay, sebenarnya kita nak memudahkan kita. So bila kita dapat data yang raw macam ni, okay, ini adalah kita punya form responses kan. Okay, ini yang saya dah key in tadi. Okay, untuk kelas A dan juga untuk kelas B. So my normal practice before, sebab bila data ni bercampur aduk antara kelas, so saya akan sort dia secara manual. So secara manual by class, by date, by class lah. Okay, so benda tu melambatkan proses kita lah. So dengan adanya template ni, dia lebih memudahkan. Okay, sebab bila pelajar key in, kita terus je pergi dekat spreadsheet kelas tu untuk tengok kelas untuk hari tersebut. So kita dah tahu dah berapa pelajar yang hadir. Okay, berapa pelajar yang tidak hadir. Siapa yang belum key in dan sebagainya lah. Cuma dia punya limitation as I mentioned before, because of kita menggunakan formula yang berbeza, okay, format yang berbeza untuk spreadsheet ni. So dia memerlukan kita untuk key in date ni secara manual based on kita punya timetable masing-masing. Okay, dan untuk memudahkan semua, saya rasa kalau kelas untuk kelas high level, kalau you all rasa susah nak masukkan dua ataupun letak satu je pun tak apa, as long as kita tahu dia hadir kelas pada hari tersebut kan. So kita tak adalah nak record untuk 100 minit yang dia masuk kelas kita tadi itulah. So just enough kalau kita letak satu dan kita just follow the format, so tak perlu nak ubah apa-apa. Alright. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian untuk kali ni. InsyaAllah cuba buat, sekiranya ia bermanfaat. Sekiranya ada masalah, tak boleh nak copy, format tu tak berfungsi dengan baik dan sebagainya, boleh WhatsApp saya personally. So insyaAllah kalau mana yang saya boleh troubleshoot, saya akan tolong troubleshoot lah. Okay, so with that, thank you so much for your attention, for your cooperation. Hopefully ilmu dan sharing yang saya bagi ni bermanfaat untuk semua, dan boleh diaplikasikan pada waktu-waktu yang akan datang. Sebenarnya bukan untuk kelas sajalah. Contoh kalau kita buat program pembangunan staff kan ada by department. So kita boleh juga sama. Okay, okay, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.